Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kehendaknya dan dengan keredaannya, alhamdulillah, kita dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu ilmu Nahwu dan Saraf. Dan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tambahan 3 huruf kepada fa'il madhi yang 3 huruf. Jadi jumlahnya jadi 6 huruf. Jadi tajuknya adalah tambahan huruf alif sin ta. Alif sin ta. Ini perkataan dalam kumpulan ini adalah perkataan yang banyaklah dalam Quran. Yang banyak. Yang apa namanya? Kalau sekiranya kita tidak dapat kalau kita tidak dapat menguasai ilmu di dalam bab ini, kemungkinan banyak perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang kita tak dapat nak dengar, tak dapat nak faham. Jadi oleh kerana itu, kenalah diberi perhatian yang lebih supaya kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk itu kita buka kita punya nota. Buku yang hijau tu dulu. Pada muka surat 82. 82. Ada saya punya nota keluar pada papan komputer anda. Okey, ada Ustaz, ada. Muka surat 82, nombor 4.2.3, Zaidah bi salasati arfain. Arfain maknanya tambahan kepada fa'il yang 3 huruf dengan tambah 3 huruf. Jadi kalau semua dah jumpa di situ, nombor 4.2.3. Dapat semua ya? Semua ada nota tu. Dalam buku ni, muka surat 82.
Jadi wazan ini ataupun form yang ke-10 adalah kelompok sulasi mazid. Sulasi mana 3, mazid mana tambah. Dengan tambah 3 huruf zaidah. Jadi tabel di bawah ni menunjukkan wazan untuk sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf. Sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf disebut juga dengan fa'il sudasi. Sudasi maknanya 6. Maknanya apabila fa'il 3 huruf dicampur dengan tambahan dia alif sinta 3 huruf, jadi dia jadi 6 huruf. Jadi kita panggil dia fa'il sudasi. Fa'il yang 6. Kerana jumlah hurufnya adalah 6 huruf. Jadi di sini dibagikan contoh ya. Wazan sulasi mazid 3 huruf, contohnya iaitu tambah alif sinta, dan ada yang tambah alif ain waw, dan alif waw sadu, dan alif lam. Yang 3 bawah ni kita tak cover sebab perkataan ini tidak ada di dalam Al-Quran, ataupun kalau ada pun terlalu sedikit. Jadi oleh kerana itu kita tak buang masa lah nak study yang ni. Tapi untuk orang yang nak study yang lebih baik untuk keseseraan dan sebagainya, baguslah study yang ni. Yang ni tuan-tuan boleh baca sendiri, kerana kita akan bincang agak panjang, insyaAllah lebar, panjang dan lebar tentang tambahan alif sinta. Jadi kalau tuan-tuan faham tentang alif sinta, insyaAllah yang bawah ni akan turut dipahami, insyaAllah. Jadi kita fokus kepada alif sinta sahaja. Itu yang masuk dalam silibus kita. Silibus yang bawah ini untuk orang yang nak ambil lebih tinggilah. Peringkat kita ni peringkat asas, kita hanya cover peringkat alif sinta. Ya, alif sinta kalau asalnya adalah fa'ala, maka apabila kita tambah dengan alif sinta, dia jadi istaf'ala. Istaf'ala. Hamzah tu, hamzah wasal tu bagi bawah, kemudian ain bagi atas, lam pun bagi atas. Lam bagi atas kerana fa'il madhi. Ain bagi atas tu kerana dia adalah asal perkataan dia. Istaf'ala. Daripada fa'ala jadi istaf'ala. Jadi apabila kita tambah alif simta, maka fa tu kita matikan. Itu standard. Standard dia dimatikan. Jadi istaf'ala. Istaf'ala adalah fa'il madhi. Kemudian fa'il mudhari' dia ya, tambah ya. Jadi ya tu asalnya ada hamzah wasal depan ni, kita buang, kemudian kita letakkan ganti dengan ya. Yastaf'ala. Kenapa ya? Ya ni adalah huruf mudhari' yang bermaksud huwa, dia. Yastaf'ala. Daripada astaf'ala, istaf'ala, dia jadi yastaf'ilu. Lu tu kerana dia fa'il mudhari', ain tu adalah dia punya kaedah dia. Daripada ain bagi atas, dia turun bagi bawah. Kalau biarkan di atas, dia dah lain maksudnya. Bukan lagi fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' dia tambah ya, kemudian ain dikebawahkan. Kemudian lam didomahkan. Lam domah tu memang dia punya kaedah, apabila fa'il mudhari' kita domahkan dia punya huruf akhir. Jadi di sini yastaf'ilu. Yastaf'ilu ni adalah fa'il mudhari'. Apabila mazdar, kita kembali kepada fa'il madhi, istaf'ala. Istaf'ala ni, kita ambil istif'ala ni dengan menurunkan baris ta dan menambah alif sebelum akhir. Jadi kaedah dia, semua perkataan madhi dia bermula dengan hamzah dan ataupun dengan alif maksurah, hamzah wasal. Maka apabila kita nak jadikan mazdar dia, maka kita tambah alif sebelum akhir, iaitu huruf yang akhirnya adalah
Jadi tambah alif sebelum lam. Jadi kita dapat istif'alan. Jadi ta ni diturunkan ke bawah. Apabila masdar, ta ni diturunkan ke bawah. Jadi kita dapat istif'alan. Itu masdar. Masdar dia dengan tambah alif sebelum akhir dan ta dia dikasrahkan. Jadi istif'alan. Itu masdar. Dalam Quran banyak perkataan masdar ni digunakan. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il maknanya orang yang melakukan. Melakukan apa? Mustaf'ilun. Mus min bagi dhammah, kemudian ta ni bagi atas balik, taf, dan ain turun bawah, ilun. Ain bagi bawah kerana dia isim fa'il. Tapi kalau dia isim maf'ul, ain dia dinaikkan atas. Kata ini sama saja. Cuma bagi ain saja yang beza. Jadi isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Cuma dia punya ain saja bagi atas kalau isim maf'ul. Tetapi ain bagi bawah kalau dia isim fa'il. Isim fa'il maknanya orang yang membuat. Manakala isim maf'ul orang yang dibuat. Ataupun mangsa kepada perbuatan. Jadi mustaf'ilun isim fa'il dan mustaf'alun isim maf'ul. Pada fa'il amar dia balik kepada fa'il madhi, kemudian kita bagi bawahkan, kita matikan huruf lam, huruf yang terakhir. Jadi kita dapat istaf'il. Jadi kita ambil daripada fa'il madhi, kita cuma matikan baris hujungnya dan juga ainnya diberikan kasrah. Jadi kita dapat istaf'il. Istaf'il adalah fa'il amar. Buktinya lang mati. Dan lang mati itu adalah fa'il amar dengan ain dikebawahkan. Jadi kita dapat istaf'il. Itu fa'il amar. Manakala fa'il nahi tambah la depannya, kemudian tambah ta. Tempat alif itu ditambah ta. Jadi la tastaf'il. Jangan kamu minta buat. Kalau buat, buatlah. Kalau tolong, tolonglah. Kalau sini kita ubah. La taghfiru, taghfir. Maknanya jangan kamu minta maaf. Jadi bergantung kepada perkataan fa'ala itu adalah wazan dia. Wazan fa'ala. Jadi kalau perkataan itu 3 huruf juga, maka diikut wazan fa'ala ni. Jadi kalau untuk kata jangan buat, maknanya la tastaf'il. Jadi janganlah kamu lakukan. Janganlah kamu minta lakukan. Sebab asas kepada alif simta ni, asas dia, makna asas dia adalah meminta. Tetapi Quran tidak guna hanya meminta, banyak lagi dia punya makna-makna lain yang insya-Allah kita akan pergi satu persatu. Jadi pada poin 4, poin 2, poin 3, poin 1, wazan istif'al. Wazan istif'al umumnya memiliki makna tulab. Tulab itu maknanya meminta. Apabila ada sinta itu maknanya meminta. Asas dia. Bukan semua minta, tapi asas dia. Misalnya kita tambah dengan ghafara. Jadi alif sin ta ghafara maknanya istaghfara, sudah membawa maksud minta ampun. Minta ampun ataupun minta maaf. Merupakan permintaan dari perkataan ghafara. Ghafara asalnya adalah mengampuni atau mengampunkan. Itu ghafara. Ghafara mengampunkan, apabila tambah dengan alif sinta maka minta diampunkan. Dan istansara. Istansara asalnya adalah nasara. Nasara maknanya menolong. Apabila tambah alif sinta maknanya minta tolong. Minta tolong. Jadi asal daripada nasara. Jadi dari situ berikut adalah wazan istaf'ala. Sebagaimana yang tadi atas tadi, istaf'ala, yastaf'ilu, kemudian istaf'alan, kemudian mustaf'ilun,
mustaf'alun, kemudian istaf'il, la tastaf'in. Itu dia punya wazan dia. Wazan dia yang mendatang, yang horizontal. Jadi wazan Ustaz, istif'ala, pencerahan ya, Ustaz, ini isim fa'il dengan isim maf'ul tu, ya. mim tu ganti hamzah wasal. Pencerahan Ustaz? Min ni menunjukkan orang. Min ni menunjukkan maknanya pembuat ataupun yang Orang dibuat yang ataupun membuat. isim maf'ul. Jadi min ni standard. Min ni menunjukkan orang. Kalau di sini menunjukkan pelaku, yang ini menunjukkan yang dilakukan. Jadi maknanya isim fa'il dan isim maf'ul dimulakan dengan mim bagi dhammah. Buangkan alif tu, letakkan mim bagi dhammah. Sama ada isim maf'ul atau isim fa'il, dia mula dengan mim bagi dhammah. Tetapi beza antara fa'il dengan maf'ul cuma ain dia bagi bawah dan ain bagi atas. Itu faham. Kalau kita buangkan min ganti alif, dia tak jadilah isim fa'il. Jadi isim fa'il tu dengan adanya mu tu. Kalau alif juga, dia tak jadi isim fa'il lah. Okey. Jadi isim fa'il tu jadi mula dengan min. Min Syukran, bagi syukran, dhammah. Ingat dia punya kaedah dia. Min bagi dhammah tu menunjukkan orang yang membuat ataupun yang kena buat. Yang menentu kena buat yang dengan membuat cuma bagi ain. Tapi min tu adalah menunjukkan orang yang membuat ataupun yang dibuat. Okey? Okey. So ain tu bagi bawah atau bagi atas lah. Ain tu sama ada bagi bawah menunjukkan isim fa'il dan bagi atas menunjukkan isim maf'ul. Okey, syukran. Kena faham isim fa'il tu apa makna dia, isim maf'ul tu apa makna dia. Isim fa'il tu adalah orang yang membuat. Fa'il. Isim maf'ul orang yang kena buat. Jadi ini mempunyai istif'ala, mempunyai hamzah berharakah kasrah. Ini dipanggilnya hamzah wasal. Tapi kita panggil alif. Tak apalah, alright lah. Ini panggil alif. Tapi sebenarnya dia hamzah wasal. Kalau alif, dia tak boleh duduk di pangkat. Alif sentiasa duduk tengah ataupun duduk ujung. Kalau alif maknanya alif sebatang karah tu maknanya alif itu ada alif mat sama ada duduk tengah ataupun duduk ujung. Dia tak boleh duduk pangkat. Kalau ada alif yang macam tu tapi duduk pangkat maknanya ia adalah hamzah wasal. Kalau hamzah qata' ada kepala dia. Kalau tak ada kepala, hamzah wasal. Jadi ini contoh-contoh dia yang diberitahu di sini, contoh dia. Bahasanya adalah ghafara. Ghafara bila tambah dengan alif sinta, maka dia sudah jadi minta ampun ataupun memaafkan. Maknanya ini alif sinta ni makna yang asas. Makna asas dia adalah alif sinta. Okey. Kemudian menggunakan amala. Amala maknanya telah guna. Kalau tambah istamala maknanya telah menggunakan. Tadi telah guna. Ini ada menggunakan. Bukan minta guna, tapi sudah menjadi menggunakan. Daripada amala makna amal, kemudian tambah alif sinta sudah menjadi menggunakan. Jadi menggunakan telah fa'il madhi, kemudian fa'il mudhari' dia yasta'milu. Mazhar dia mudah nak ingat. Istamalan. Jadi kita selalu sebut air istimal, kan? Air istimal. Jadi mana air yang telah digunakan. Istimal ni adalah mazdar kepada istamala. Jadi kalau kita kata tak boleh ambil wuduk dengan air yang sudah istimal. Istimal maknanya air yang telah digunakan. Maknanya kita kena berwuduk dengan air yang belum digunakan. Jadi istimal ini adalah penggunaan ataupun yang telah digunakan. Manakala benda yang membuat penggunaan itu adalah dinamakan mustakmilu. Mustakmilu. Ini adalah
istilah kitanya pengguna. Pengguna adalah musta'milu, sama ada orang ataupun benda. Pengguna. Dia lebih tepat kepada orang lah sebab dia nak buat. Tetapi ada juga benda yang boleh buat. Benda yang boleh menjadi fa'il boleh. Di sini maknanya orang yang menggunakan. Menggunakan apa? Adalah hal kita ni boleh menggunakan air ke, menggunakan kereta ke. Kereta second hand dipanggil juga dengan yang sudah digunakan. Dan isim maf'ul, musta'malun. Musta'malun, benda yang digunakan. Benda yang digunakan. Dan istimil. Istimil maknanya gunakanlah. Gunakanlah. Kalau la tasmil. Lastamil maknanya jangan awak gunakan. Ini daripada perkataan depan atas ni adalah ghafara, membawa maksud arti minta. Manakala alif sin di bawah ni sudah menjadikan makna dia menggunakan. Bukan minta, tapi menggunakan. Jadi ini adalah di antara fungsi-fungsi alif sin yang ditambahkan kepada huruf yang 3. Kemudian sebelum tu ada ada perbincangan tentang kataan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pindah kepada berikutnya, ada apa-apa pertanyaan? Ustaz. Okay, alhamdulillah. Kita pergi kepada muka surat 83. Buku yang sama. Jadi tabel berikut ini menunjukkan berapa fa'il yang masuk ke dalam bab ini. Untuk lebih memahami tasrif bab ini, silakanlah tasrif fa'il berikut. Jadi dia bagi ada banyak kataan di sini. Jadi ketentuan nak familiar, buatlah tasrif yang sebagaimana di atas ni. Yang pertama dia bagi istahraja. Istahraja asalnya adalah haraja. Haraja maknanya keluar. Kalau istahraja maknanya mengeluarkan. Mengeluarkan. Jadi kalau kita ambil istahraja, kita tambah hamzah depannya jadi ahraja, pun maknanya mengeluarkan. Yang ini tambah alif sinta pun maknanya mengeluarkan. Adakah dia itu sama? Jawabnya tidak. Jawabnya tak sama. Dia tak sama. Sama ada harraja tambah sabdu juga makna mengeluarkan. Raja maknanya mengeluarkan juga. Tambah hamzah depannya. Tambah alif sinta pun mengeluarkan juga. Jadi apalah guna tambah tu? Ada makna dia. Kalau di sini harraja maknanya dia mengeluarkan. Bukan dia yang keluar, dia mengeluarkan. Tapi bersabdu di sini dia menjadi mengeluarkan. Mengeluarkan ini tidak dengan sistematik, tidak dengan perancangan, tidak dengan boleh jadi tak sengaja dan seumpamanya. Jadi oleh kerana itu makna dia yang itu mengeluarkan juga, tapi mengeluarkan dengan tidak ada sistem. Manakala raja tambah hamzah di depan ni, raja pun maknanya mengeluarkan, tapi mengeluarkan dengan berancang. Bukannya tak sengaja. Dia memang purposely. Macam menurunkan wahyu. Anzalna, contoh. Menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu ni bukan tak sengaja. Memang Tuhan rancang nak turun wahyu tu pada pukul berapa ke, ayat mana ke dan sebagainya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tak turun pada orang lain. Walaupun Rasulullah tu duduk dekat orang lain, dia tak turun pada orang lain. Itu raja. Itu maknanya anzala. Tambah hamzah. Jadi ini tambah alif simta ni maknanya sudah tentu tak sama. Walaupun Melayu memberi makna mengeluarkan. Padahal makna dia lebih complicated daripada mengeluarkan. Iaitu mengeluarkan dengan usaha daya upaya yang tinggi.
bersungguh-sungguh mengeluarkan apa? Tak kisah apa yang dia keluarkan. Sebagai contohnya, ada katakan aksiden di jalan raya. Ada mayat tersepit di celah apa namanya kereta yang kepeng. Jadi untuk mengeluarkan tu kena menggunakan gergaji, kena menggunakan tuas, kena menggunakan banyak peralatan dan memakan masa. Itu dia istahraja. Dia bukan mengeluarkan gitu-gitu saja tak, tetapi dengan penuh usaha, dengan penuh daya usaha, dengan kepayahan dan sebagainya, itu dikatakan istahraja. Mengeluarkan juga, tapi mengeluarkan dengan susah payah. Jadi tuan kena ingat ni. Kalau tidak kita baca Quran, kita tak rasa apa-apa pun. Mana menunjukkan susahnya, tak ada apa. Ista tu adalah menunjukkan susah, berusaha, bersungguh-sungguh. Nanti kita akan pergi pada makna dia. Begitu juga dengan istajala, menyelenggarakan. Semuanya ini membawa maksud dengan buat dengan susah payah, dengan bersungguh-sungguh. Istansara maknanya minta tolong. Jadi minta tolong ni maknanya dia dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal, minta tolong orang lain, dan orang yang menolong tu pun dalam keadaan susah nak bagi pertolongan. Bukan maknanya dengan cara kita bagi RM5 selesai masalah. Tak. Maknanya dia kena tolong dengan banyak step dia, banyak dia punya perkara-perkaranya. Begitu juga macam dakwah. Dakwah, namanya dakwah, tapi dia punya kesusahan dia, kesungguhan dia, kejelasan dia, keikhlasan dia, semua nak kena ada di dalam itu. Barulah dikatakan istansara. Istansara. Okey. Alif sin ta tambah nasara. Jadi kita matikan nun tu istansara. Begitulah berikutnya istauqada. Istauqada asalnya waqada. Waqada tu maknanya menyalakan. Menyalakan tu satu benda je, api je. Benda lain tak panggil nyala lah. Jadi sini istauqada ni menyalakan api tu bukan pakai switch elektrik. Tekan je switch, lampu menyala. Itu tidak kita katakan istauqada. Ini yang istiqadah ni jenis yang dikomporkan abuk-abuk yang kering tu, daun-daun yang kering, rantai-rantai yang kering, kemudian ambil kayu yang telah dipotong-potong, bagi tajam di situ, dan dia kisar macam kita kisar pensel ni. Kisar beberapa lama barulah mengecik api keluar. Itu dia yang katakan istauqadah. Jadi maknanya bukan petik api, bukan petik switch lampu. Switch lampu tu tak nama istauqadah, mudah sangat. Yang ini dengan menggunakan dengan kalau abuk tu basah, dia payah nak hidup, lagi lama masa dia ambil. Kalau tak ada abuk tapi ada daun tak apa kering pun payah nak hidup. Itu maksudnya istauqadah, menyalakan api dengan keadaan dengan pernah susah, dengan banyak usaha. Perlu dia ambil untuk membolehkan dia menyala. Begitu ialah juga seterusnya perkataan yang di bawah ini. Ada banyak di sini. Sini ada 4, jadi ada lebih kurang dalam 20 perkataan. Jadi kalau tuan-tuan berela hati nak buat, silakan. InsyaAllah. Supaya tuan-tuan dapat lebih familiar. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau tidak, tinggal gini je lah. Jadi semudah ada makna di sini. Tapi makna di sini boleh dipadankan dengan sama ada meminta tolong, meminta, ataupun menunjukkan usaha yang lebih. Jadi ini sampai sini saja. Dia bagi 2 muka surat saja. Dia tak bagi dia punya keterangan-keterangan. Dia tak bagi dia punya maksud-maksud yang dikehendaki di dalam Al-Quran. Oleh kerana itu, kita kena pergi kepada nota kita. Nota kita yang biasa kita gunakan tu, iaitu cuba buka pada muka surat nota saya ni muka surat 121. 121. Yang tuan-tuan barangkali muka surat 112. Apa? 112 ke? 112. 111. Ha? 111.
satu. Satu ya. Okey. Okey, boleh? Okey. 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 Jadi tambah alif sin ta. Jadi 3 huruf campur alif sin ta. Jadi satu ataupun komannya adalah memohon, meminta. Kataan talaba. Talaba maknanya meminta. Jadi talaba maksud dia meminta. Kalau sekiranya kita sambungkan dengan ghafara sebagaimana tadi, jadi dia jadi minta ampun. Itu straightforward. Itu straightforward dia punya makna dia. Jadi perkataan yang beri contoh di sini minta ampun adalah fastaghfiru. Fastaghfiru. Jadi minta ampunlah kepadanya. Fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim. Mintalah. Jadi mintalah ampun kepadanya kerana dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi istaghfiru itu adalah fa'il amar. Sepatutnya ra tu berbaris mati. Tetapi oleh kerana selepasnya ada waw, waw ni adalah waw fa'il yang menunjukkan ramai, jamak. Jadi ra tu dibariskan dengan baris dhamma. Jadi fastaghfir. Fastaghfir kalau satu seorang. Tapi kalau ramai fastaghfiru. Patutnya ada alif di sini. Sebab kita buang nun jadi alif. Oleh kerana selepas wa ni ada dhamir hu-nya, jadi dia dibuangkan alif tu. Jadi fastaghfiru. Jadi alif cinta ni, jadi alif ni alif apa kita sebut hamzah wasal. Jadi apabila ada depannya fa, maka hamzah wasal kita tak sebut. Tapi kita tahu ini adalah asalnya adalah istaghfir. Maknanya fa'il amar. Jadi apabila ada tambah fa jadi fastaghfiruhu. Jadi mintalah ampun kepadanya. Nya di sini adalah Allah. Sebab tidak ada orang lain yang memberi keampunan. Innahu huwar ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ini contoh perkataan yang menggunakan minta ampun. Minta ampun kemudian tambah lagi dengan fa'il amar. Jadi maka minta ampunlah kamu kepadanya. Wa ni kamu maknanya ramai. Kum. Jadi wa. Wa ni adalah menunjukkan jamak. Maknanya 3 ke atas. Hu ni adalah dia punya maf'ulun bih kepadanya. Nya ni adalah Allah. Kerana Allah itu maha pengampun, jadi maha penyayang, maha pengasih. Kejap ni ada gangguan daripada jam. Jadi makna yang pertama adalah meminta. Ini makna yang asas lah. Contoh yang kedua dia bagi fahimah. Fahimah itu maksudnya faham. Maknanya dia telah faham. Tapi kalau kita kata tambah dengan alif simta, istahama, jadi maknanya minta penjelasan. Daripada faham, bertambah alif simta, minta penjelasan. Ataupun minta keterangan. Jadi ayatnya istafhama talibu ustazahu an darsihi. Maknanya pelajar itu, talibu, pelajar itu
Mudah sangat hilang. Pelajar itu meminta penjelasan. Jadi istifham. Istifham maknanya penjelasan ustazah kepada ustaznya, kepada ustaz mereka, kepada ustaznya andarsihi tentang pelajaran. Jadi istifham adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Talibu adalah fa'il. Fa'il kepada maknanya orang yang bertanya. Siapa yang bertanya itu? At-talib. Sebab itu dia bagi dhamma. Pasal apa dia bagi dhamma? Pasal dia fa'il. Fa'il. Bukan isim fa'il, fa'il. Dan ustaz maknanya ustaz lah. Ustaznya. Jadi daripada ataupun mengenai. Apa dia? Darsiha. Darsihu. Dengan mengenai tentang pelajarannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ni saya nak minta, saya baru terfikir kan, benda katalah memintalah ampun kan. Ya. Fastaghfiru. Ya. Kalau sekiranya itu fi'il, Ustaz cakap ni fi'il amal. Ya. Okey, fi'il amal dan jamak. Ya. Kalau sekiranya kita cakap situ fayastaghfiru, kita jadikan dia mudhari'. Boleh tak? Kalau ada yas depan tu maknanya fa'il mudhari' lah. Mudhari'. Boleh kan? Ayat dan seperti itu. Fastaghfiru. Kalau ada mudhari' rasanya boleh. Boleh kan? Rasa saya lah. Tapi bukannya saya fast. tengok tadi. Yas. Alif Simsa ni dia punya versi cukup banyak. Ustaz kita tadi. Tak boleh fastaghfiru, tak boleh. Kena ada yastaghfir. Fayastaghfiru. Fayastaghfiru. Boleh kan? Boleh. Okey. Masa tu boleh lah tu. Mana kita ubahkan dengan ya, dia akan jadi fi'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Jadi dalam segi ni tadi Ustaz cakap yang first ayat tu is amal, perintah. Astaghfiru tu depan tu pasal dia menunjukkan jamak jugalah. Nun tu dah tak ada situ nampak kan? Yang mana yang bawah ni? Yang atas tu. Fastaghfiru tu. Ini fa'il amal. Ni fa'il amal. Ya. Yastaghfiru. Okey. Kalau yastaghfiru barulah fa'il madhi. Fa'il madhi mana boleh diubahkan tak? Boleh ubah, tak salah. Boleh ubah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Kalau boleh kita pergi kepada makna yang kedua. Fahimah. Makna yang kedua. Okey. Makna yang kedua adalah berusaha. Kasabah. Al-kasabu. Jadi ini menunjukkan maknanya berusaha. Dia ambil contoh menunjuk. Dalla ni dalil lah. Dalil ni maknanya menunjuklah, memberikan petunjukan, bukti. Dalla. Jadi tambah alif sinta jadi istadalla. Istadalla maknanya berpandukan. Daripada menunjuk menjadikan berpandukan. Itu kasabah. Kasbu maknanya berusaha, maknanya daripada menunjuk dan berpandukan, maknanya lebih serius lah daripada dalla. Dalla ni tunjuk saja lah, tunjukkan jari mana jalan pergi masjid, tu ke kanan. Tapi kalau istadalla maknanya sudah sangat bergerak. Istadalla ni maknanya bukan saja ditunjuk dengan tangan dia, tapi mari sini, naik kereta saya tunjuk sampai tempat. Jadi itu berpandukan ataupun menunjukkan dengan bersungguh-sungguh lah. Bukan tunjuk jari je, tapi dia bawakan sampai ke tempat yang dia nak pergi itu. Sebagai contoh lah. Jadi contohnya macam di sini. Ulama itu berpandukan Al-Quran di dalam pembelaan kebenaran. Jadi istadalla
Al-ulama. Allahu Akbar. Sudah sangat lagi dia ni. Pak ini payah sikit. Pak ini payah sikit. Saya al-ulama di Al-Quran. Okey. Terpaksa ini yang mudah. Okey. Jadi ulama itu berpandukan Al-Quran. Maknanya berpandukan Quran ini bukanlah main tengok-tengok lebih kurang je. Tidak. Tapi maknanya dengan balaghahnya, dengan tajwidnya. Maknanya ulama itu berpandukan kepada Al-Quran, pandu sungguh-sungguh. Bukan faham atas permukaan je, ni faham betul. Jadi ulama itu berpandukan Al-Quran di atas segala dia punya pembelaan yang benar. Maknanya dia nak menjatuhkan hukum tu, dia cek betul-betul Al-Quran. Dari segi itu, dari segi ini, dari segi orang susah, dari segi orang miskin, macam-macam dia cek, kemudian barulah dijatuhkan hukum. Jadi ulama itu berpandukan Al-Quran di dalam pembelaan kebenaran. Istadalla ulama'u. Jadi ulama'u fa'il. Fa'il ni apa? Fa'il ni orang yang berpandukan kepada bil Quran. Bil Quran, bi oleh kerana ada bi ni maka nun ni bagi bawah. Sebab sini huruf apa dia? Jar. Huruf jar. Tetapi kalau tak ada huruf jar tu dia kena bagi atas. Sebab dia jadi maf'ulun bih. Sekarang ni mana maf'ulun bih dia? Maf'ulun bih dia start daripada bil Qur'ani. Jadi satu kataan bi Qur'ani adalah maf'ulun bih. Dia dibagikan bawah kerana ada ba bagi bawah, ada ba jar. Tapi dia duduk di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu dia kena bagi atas. Maknanya bil Qur'ana. Kalau tak ada bi kena al-Qur'ana. Tapi oleh kerana ada bi kena al-Qur'ani. Ni bawah bagi bawah ni kerana jar dia, bukan kerana maf'ulun bih dia. Tapi dia duduk di tempat maf'ulun bih. Kata bil Qur'ani ni duduk di tempat maf'ulun bih dengan bagi atas. Ala ta'bidi hak, maknanya dalam dia menjatuhkan hukum yang benar ataupun memberi pembelaan di atas kebenaran. Jadi istabdil ini maknanya bukan ulama tu main cincai-cincai, dia tengok lebih kurang ayat Quran, tidak. Dia kaji daripada sudut-sudutnya dan dia mentalaah dulu dia punya tafsir dia dan dilihat dari segi balaghah dia, lihat dari segi nahwu dan sarafnya dan sebagainya. Itu dikatakan istadallah. Maknanya dia betul-betul mengkajilah ataupun berpandukan. Kemudian di bawah tajuk berusaha juga membaca dan usaha memahami. Jadi qara'a tu dia telah baca. Itu biasa je. Tapi kalau istaqra'a maknanya baca dengan teliti. Dengan dia punya apa? Dengan dia punya kesungguhan, makna sebalik, makna di dalam balik, makna tersurat, makna yang tersurat dan sebagainya, semua diteliti. Jadi pelajar itu berusaha memahami pelajaran dia. Istaqra'a talibu durusahu. Jadi istaqra'a fa'il madhi, kemudian ia adalah fa'il, kemudian selepasnya adalah fa'il, iaitu talibu. Talibu itu dibagi dengan atas dengan dhamma. Kerana apa? Kerana dia sebagai pembuat, sebagai fa'il kepada istaqra'a. Kemudian durusahu, itu durusa itu adalah dia punya maf'ulun bih kepada istaqra'a. Durusa maf'ulun bih berbaris atas. Kemudian disambung dengan hu. Hu itu nya. Nya itu kembali kepada talib. Jadi maknanya pelajar itu berusaha bersungguh-sungguh memahamkan ataupun membaca pelajarannya. Di sini ayat yang lengkaplah. Istaqra'a fa'il madhi, kemudian talibu
fa'il dan dia kena bagi dhammah, dan durusa adalah pelajarannya sebagai maf'ulun bih. Hu adalah dhamir kembali kepada talibu. Okey. Ada persoalan tentang tu? Okey, saya harap semuanya dah. Kemudian atas tajuk yang sama juga, tajuk berusaha, iaitu mati. Usaha mencari mati. Usaha mencari mati ataupun usaha untuk mencari syahid. Syahid ni maknanya orang yang mati di dalam memperjuangkan Islam. Syahid. Jadi daripada mata jadi ismatata. Ismatata. Jadi tak bolehlah kita beri makna mencari mati saja. Kalau mencari mati itu salah. Itu dikira membunuh diri. Membunuh diri itu salah. Jadi ini mati syahid. Jadi istamata mujahidun fi sabilillah. Maknanya mujahidun itu berjuang. Berjuang apa? Berusaha mencari mati ataupun mencari syahid fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi istamata adalah fa'il madhi, dan mujahidun adalah pembuat ataupun pejuang. Jadi dia adalah dalam keadaan dhammah. Mana dhammah dia? Dhammahnya dengan subut nun. Dhammah sebab dia marfu'. Marfu' dengan dhammah. Mana dhammahnya? Dhammahnya subut nun. Oleh kerana ada nun ni, maka dia adalah marfu'. Sebab ini isim yang 5, fa'il yang 5. Fa'il yang 5 apabila ada nun, maknanya dia marfu'. Marfu' dengan nun. Dia jadi fa'il. Fa'il kepada usaha mencari mati fi sabilillah, pada jalan Allah. Jadi mana orang-orang yang berjuang itu berusaha mencari syahid di jalan Allah. Istamata. Maknanya berusaha mencari mati syahid. Nak cari mati syahid bukan senang, bukan mudah. Berperang tu kena ikhlas. Kalau pun dia mati tapi tak ikhlas, dia tak kira mati syahid. Dan tempat dia tidak di syurga. Jadi nak mati syahid itu bukan mudah. Bukan kerja mudah. Nak kena pergi berperang dan sebagainya. Kalaulah kita dilahirkan di zaman Rasulullah SAW, adakah kita ni termasuk orang yang boleh berjuang dengan ikhlas? Jadi kalau kita boleh berjuang dengan ikhlas dan ketika berjuang tu kita mati, maka mati kita mati syahid. Orang yang mati syahid terus jangan masuk surga. Jadi bukan mudah. Jadi oleh kerana itu kalau mati mudahlah, dia telah mati. Tapi kalau istamata, maknanya dia berusaha bersungguh-sungguh mencari kematian dalam keadaan syahid. Jadi untuk itu bukan saja niat kena betul, tetapi persiapan pun kena ada. Malah di zaman itu nak pergi perang sampai kat Rom ni, sampai kat Tabuk ni, bukannya naik jet, bukan naik helikopter, tapi jalan kaki. Lebih-lebih kalau ada naik unta. Jadi bukan mudah. Jadi alhamdulillah, maknanya dengan perjuangan mereka, maka kita dapat menikmati keindahan Islam ini. Malah kita beriman dengan Allah. Kalau mereka tidak berjuang bersungguh-sungguh, mungkinkah kita boleh beriman hari ini? Itu kita tak boleh jawablah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kerana kita sudah pun beriman pada hari ini, insya-Allah. Okey, ada perkara berbangkit? Ustaz. Ya, saya. Ya, saya nak rujuk yang pertama tadi Ustaz, yang ghafara tu. Ya. Ghafara. Yang pertama. Yang pertama ya. Yang ya. Kalau beri ampun. Ya, kalau kita tambah alif simta tu, dia jadi amar ya Ustaz, bukannya masih madi. Macam ni. Kena kembali ke sini. Cuba tengok yang ni. Tengok dia punya wazan ni. Kalau amar,
kita mula-mula istaf'ala ataupun Ya. istaghfara, kan? Ya. Ini adalah fa'il madhi. Apabila kita nak buat fa'il amar, kita ambil balik fa'il madhi ni tadi, Ya. dengan cara kita menukarkan baris ain ke bawah dan lam baris mati. Ya. Jadi ini fa'il amar. Ini fa'il madhi. Istaf'ala. Dia punya huruf sama, tak ada ubah. Ya. Ini tapi baris dia. Baris ain tu baris bawah, lam tu mati. Kalau fa'il madhi, baris hidup. Istaf'ala. Itu adalah fa'il madhi. Mana kalau fa'il mudhari' istaf'il. Istaf'il. Jadi ini wazan dia. Jadi kita apply wazan ni kepada yang tadi. Yang ini ghafara. Ghafara, kalau kita ambil dia punya fa'il madhi, jadi istaghfara. Istaghfara itu fa'il madhi. Jadi ini istaghfara. Ini adalah fa'il madhi sesudah ditambah. Ini fa'il madhi belum ditambah. Tapi daripada istaghfara kita tukar kepada fa'il amar. Fa'il amar kita dapat istaghfir. Istaghfir. Ra tu mati. Tapi oleh kerana lepas ra tu ada domir fa'il. Fa'il jamak. Jadi tak boleh mati di sini. Jadi kita kena baca istaghfiru. Sebab kalau ra ni mati kan, wa ni pun mati, jadi kita tak boleh nak bunyi. Oleh kerana tak boleh nak bunyikan, maka kita kena hidupkan ra tu dengan baris dhamma. Jadi istaghfiru. Ini fa'il amar. Okey. Gantung pada wazan dia tadi. Okey. Terima kasih. Faham wazan tu, insya-Allah kita fahamlah apa dia ayat ini. Okey, faham Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi kita dah habis kat sini tadi. Tak ada apa-apa masalah, tidak ada apa perbincangan. Ada buku surat yang bertajuk yang apa ni, bermakna berusaha ni tadi. Kalau tak ada, kita teruskanlah. Ataupun kalau ada, kenalah on dulu tuan-tuan punya mic, barulah kami dengar ada ke tak ada. Kalau kata ada je tapi mic tak ada, jadi tak dengar lah. Okey Ustaz. Okey, Faham. alhamdulillah. Tapi dia punya version banyak sangat loh Ustaz. Variasi tu nak faham itu, keadaan situasi tu nak difahamkan, barulah kita kena kan. Ya, betul. Kena ada situasi susah. Okey. Kena beri perhatian. Kalau tidak, memang kita tak payahlah nak dapatnya. Dengan tambahan dengan exercise yang tadi kita buat, supaya tuan-tuan dapat dia punya kebiasaan dia ataupun familiarity dia. Itu maksud yang kedua, berusaha. Maksud yang tiga, anggapan ataupun menjumpai. Anggapan ataupun menjumpai, jumpa. Lil wijdani. Jadi maksudnya menjumpai ataupun anggapan. Sebab contohnya besar. Kabura. Kabura ni adalah maksud dan sebagainya besar. Dia telah besar. Tak salah apa yang besar, tapi dia besar. Kalau istakbara, maknanya kita menganggap besar. Kita menganggap besar. Mungkin benda itu tak besar, tapi kita anggap besar. Jadi, oleh kerana itu, poin dia, iaitu dengan tambah alif sim ta, maka daripada perkataan besar, dia jadi menganggap besar. Anggapan kita jadi besar. Contohnya, Iblis menyombongkan dirinya dan dia adalah kafir. Istakbara. Istakbara ni mana dia merasa dia besar. Dia anggap dia ni besar. Dia anggap dia ni cerdik. Dia anggap dia ni lebih daripada orang lain. Dia anggap dia ni lebih baik daripada Adam. Adam buat dari tanah. Dia buat daripada api. Dia fikir dia lebih baik. Bukan benda tu betul. Dia anggap dia besar. Istakbara iblisu. Jadi istakbara fa'il madhi,
Iblisu adalah fa'il. Fa'il. Awilu fa'il, dia bagi dhamma. Sin dia bagi dhamma. Jadi maknanya dia sebagai pembuat kepada menganggap besar. Wa kana minal kafirin. Dan orang yang menganggap besar macam iblis ni adalah orang-orang kafir. Wa kana minal kafirin. Maknanya iblis itu telah pun kafir dengan dia menganggap dirinya sombong ataupun membesarkan diri. Sombong tersamalah. Jadi orang yang membesarkan diri adalah orang yang dalam kumpulan kafiru, membesarkan diri. Jadi kita sangat dilarang untuk merasa besar diri, merasa lebih pandai daripada orang lain, merasa lebih kaya daripada orang lain, merasa lebih daripada orang lain, dan menganggap orang lain itu remeh. Menganggap orang lain itu remeh, itu adalah perkara syirik. Perkara terdiri pada orang-orang kafir pun betul. Jadi oleh kerana itu, jangan takabur, jangan sombong, jangan istakbara, jangan rasa diri kita ni lebih. Kalau ia pun lebih, tak salah kita ujuk merasa diri kita ni pandai. Sebenarnya, walaupun kita rasa kita ni pandai, tetapi apabila kita cek satu-satu, sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu ataupun yang benda kita tak faham. Mungkin kita boleh pandai pakar dalam satu bidang, tapi tidak bidang-bidang yang lain. Jadi oleh kerana itu, tak layak untuk kita nak merasa kita pandai ataupun kita menyombong ataupun kita merasa menganggap kita ni besar. Kerana sebenarnya kita ni kecil. Banyak sangat lagi benda yang kita tidak tahu. Yang boleh istakbara ni adalah Allah. Kerana Allah tahu segala-galanya. Baik yang di bumi, maupun di langit, maupun di laut, maupun di udara, dan semana tempat, semuanya dia tahu. Itu memang sifatnya orang yang istakbara. Orang yang membesar diri. Tuhan tu memang besar diri. Memang dia tahu segala-galanya. Memang dia boleh buat apa saja. Tidak kita nak buat benda reti. Allah hanya buat dengan kun fayakun jadi. Kita nak kun apa? Oleh kerana itu tak layaklah nak mengaku yang kita ni pandai, yang kita ni nak anggap kita ni besar. Jadi dalam Quran banyak menerangkan orang-orang yang membesar diri itu akhirnya binasa. Termasuklah Qarun, Firaun, Namrud dan lain-lain lagi. Kebanyakan mereka yang membesarkan diri itu, yang menyombong diri, mereka telah dibinasakan Allah. Termasuklah iblis membesarkan diri, dia pun mendapat siksaan yang pedih akan datang. Tapi sekarang ni dia belum mati lagi, dia masih lagi mengganggu manusia supaya sesat macam dia, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Sebab dia menyombong atau membesarkan diri. Itu makna anggap ataupun menganggap ataupun menjumpai. Kemudian perkataan yang berikutnya agung. Agung kemudian menganggap agung. Azama. Azama itu adalah agung. Azama ini adalah sifat Allah. Ista'zama maknanya menganggap agung. Menganggap dia ni hebat, menganggap dia ni berwibawa sangat daripada orang lain. Jadi ista'zama ni menganggap agung. Padahal dia bukan agung. Dia tak tahu mana pun. Mungkin dia tahu dari segi sejarah, tapi barangkali dia tak tahu dari segi sains, barangkali dia tak tahu dari segi agama, ataupun orang yang pakar dalam agama, tapi dia mungkin tidak tahu dari segi atom, dari segi cakrawala, dari segi maklumat di langit dan di bumi sebagai contohlah. Jadi tak agung jugalah. Jadi agung ni orang yang serba tahu. Siapa serba tahu? Allah. Jadi sifat ni sifat Allah. Jangan kita merasa kita ni ada mempunyai sifat Allah pada diri kita. Alhamdulillah. Sebab kita ni sangat-sangat lemah. Tuhan kata sesungguhnya manusia itu adalah orang yang lemah. Jadi di sini dia bagi contoh. Perkataan ista'zamtu.
Zaidun wastahsana. Maknanya saya anggap Zaid orang yang agung dan baik. Jadi maknanya saya anggap. Sama ada betul atau tidak itu masalah lain lah. Mana saya menganggap. Istazamtu. Saya menganggap. Tu ni tu saya. Jadi tu ni fa'il. Fa'ilnya bersambung dengan perkataan fa'il, maka dia adalah fa'il madhi. Kalau fa'il mudhari' kena ada ya ataupun ta ataupun nun ataupun hamzah depan ni, barulah dikatakan fa'il mudhari'. Ada huruf mudhari', tapi ini tak ada huruf mudhari', tapi ada ta fa'il di hujung. Jadi apabila fa'il duduk di hujung bersambung, maka fa'il ni adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Saya telah menganggap Zaid itu orang yang agung dan juga orang yang baik. Sama ada betul atau tidak, itu masalah kedua lah. Ini kita panggil dia ayat khabari. Khabar. Ayat khabar tu boleh betul, boleh tak betul. Kalau betul-betul lah, tak betul, tak betul lah. Tapi dari segi makna perkataan tambah ta lah, alif sim ta tadi, istazama maknanya mengagungkan, menganggap agung. Kemudian istahsana menganggap baik. Sama ada betul baik, tidak baik, itu masalah lain. Begitu juga dengan contoh ketiga, baik. Dengan menganggap baik. Ada sahada ke atas ni, iaitu hasuna, jadi istahsana. Istahsana. Daripada hasin tu bagi dhamma, apabila kita tambah dengan ta, jadi sin tu bertukar bagi atas. Jadi istahsana, iaitu menganggap baik. Tidak melihat kepada dia dengan mata, dia anggap berusaha mencari kebaikan. Maknanya lam yanzur ilaiha. Ilaiha ni hanya, ha tu hanya, nya tu hanya perempuan. Kalau nya lelaki, hu. Jadi maknanya tidak melihat kepada perempuan, kepadanya, bi'aini, dengan mata dia, dengan mata dia. Kemudian istahsana, jadi tidak melihat kepada perempuan dengan mata, dianggap, dianggap apa? Dianggap dia telah membuat kebaikan. Istahsana. Istahsana ni adalah masdar. Jadi tidak melihat kepada perempuan dengan mata. Dengan mata itu dianggap. Dianggap apa? Dianggap orang yang baik, ataupun dianggap satu kebaikan, ataupun mencari kebaikan. Okey, boleh? Istahsana maknanya menganggap baik. Jadi orang yang tidak melihat perempuan dengan matanya, perempuan itu maksudnya perempuan yang bukan muhram, dengan matanya, maka orang itu dianggap baik. Istahsana tu masdar. Ini adalah masdar. Masdar. Sebab ada alif ni. Alif ni menunjukkan dia masdar. Sebab depannya ada alif, ni pun ada alif. Jadi istahsana, jadi kebaikan lah. Kalau kita nak terjemah Melayunya, kebaikan lah. Jadi tidak melihat perempuan dengan matanya adalah dianggap sebagai satu kebaikan. Ataupun mencari kebaikan. Okey? Okay. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat. Makna yang keempat ialah lil mutawa'ah, ataupun hasil daripada kepatuhan. Mutawa'ah itu maknanya patuhlah, kepatuhan. Jadi contoh di sini dibagi rihat. Rihat mencari kerihatan. Asalnya adalah raha. Raha tu rehat lah. Bahasa Melayu pun. Perkataan rehat tu ada asalnya adalah perkataan Arab, iaitu raha. Raha maknanya rehat. Kalau istaraha maknanya mencari kerihatan.
yakni rihat, yakni mencari kerihatan ataupun kepatuhan ataupun kehendak badan. Badan letih maka dia rehat. Jadi dikatakan mencari kerihatan. Contoh di sini, saya mencadangkan dia berehat, maka dia pun mencari kerihatan. Jadi arahahu. Arahahu, saya hendaknya. Ni apa dia? Fastaraha. Dia berehat. Jadi saya hendak dia berehat, maka dia pun berehat. Jadi ini maka dia pun berehat ni adalah tambah alif sinta di perkataan raha. Okay. Ada berbangkit. Ada perkara berbangkit. Okey. Okey. Kalau okey, kita teruskan perkataan berdiri. Berdiri adalah qama. Qama. Itu adalah berdiri. Kalau istiqamah, bermakna istiqamah lah. Istiqamah ni apa dia? Iaitu berterusan. Melakukan satu benda yang berterusan. Jadi istiqamah. Berdiri, kemudian berterusan berdiri ataupun berterusan melakukan satu-satu kerja. Itu namanya istiqamah. Jadi saya tegakkan dia, maka dia pun jadi tegak. Aqamtuhu fastaqama. Saya telah menegakkan dia ataupun menyuruh dia membuat sesuatu, maka dia pun fastaqama, maka dia pun melakukannya dengan berterusan. Jadi di sini maksud dia adalah mutawa'ah, menunjukkan ketaatan. Istiqamah, kita minta dia istiqamah, maka dia pun beristiqamah. Makna mutawa'ah. Mutawa'ah maknanya dia taat. Dia taat kepada arahan yang diberikan. Istiqamah. Allah suruh kita beribadah. Bukan suruh beribadah banyak sekali sehingga sampai kita jemu nak buat. Tuhan tak jemu nak bagi pahala. Tapi oleh kerana sifat manusia ni, kalau dia buat lebih-lebih sangat, walaupun beribadat, nanti satu masa dia rasa letih. Dia rasa menyusahkan dia. Oleh kerana itu ditinggalkan. Jadi kalau dia tinggalkan, maknanya dia tidak istiqamah. Tapi Allah lebih suka kita beribadat walaupun sikit. Tetapi istiqamah, tapi berterusan. Sikit tapi berterusan. Itu lebih bermanfaat baginya. Sebab istiqamah itu menunjukkan ada ciri-ciri kesabaran di dalam dirinya. Kalau dia tak sabar, dia tak boleh buat. Begitu juga dengan ibadah kita. Ibadah sembahyang malam. 1 malam, 2 malam bolehlah. Ada malam tahajud perdana, bolehlah kita pergi. Tapi apabila kena buat tiap-tiap pagi, problem lah. Tak daya nak buat. Jadi, oleh kerana itu buat sikit. Buat sikit tapi berterusan. Sikit tapi berterusan, akhirnya jadi banyak. Jadi istiqamah itu adalah berbawa maksud kerja di dalam kesabaran yang berterusan. Itu makna istiqamah. Melakukannya berterusan. Itu makna yang keempat. Makna yang keempat maknanya hasil daripada kepatuhan. Istirahat. Istiqamah itu adalah hasil daripada kepatuhan ataupun pada ketaatan. Okey? Boleh diteruskan? Asal rasa laju sangat. Dia tahan Ustaz laju dia. Boleh tahan dah? Okey. Tapi nak mencari istiqamah semua tu kadang ya. Ya. Okeylah, tak apalah Ustaz, boleh lah. Okey, boleh terus ya? Boleh. Okey. Yang kelima. Yang kelima, litahawul. Jadi maknanya menjadi ataupun berubah. Litahawuli. Tahuli. Jadi perkataan tahala.
Tahala itu maknanya berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Litahuli. Jadi daripada perkataan hajara. Hajara ni biasanya kita beri makna batu. Tetapi ini adalah fa'il. Kalau kita beri makna batu, maknanya dia bukan fa'il. Dia adalah isim. Jadi dia adalah fa'il. Hajara adalah fa'il, jadi maknanya membatu. Maknanya dia membatu. Menjadi istahjara. Istahjara maknanya keras macam batu. Daripada batu menjadi keras seperti batu. Hajara istahjara. Maknanya dia telah mengeras seperti batu. Okay. Contoh dia istahjara atinu. Istahjara maknanya telah menjadi seolah-olah batu. Atin. Tin ini adalah tanah liat. Tanah liat. Jadi istahjara tinu. Jadi telah mengeras macam batu tanah liat itu. Ataupun kita beri makna tanah liat itu telah mengeras seperti batu. Okay. Keras seperti batu. Jadi istahjara fa'il madhi, manakala atinu adalah fa'il. Bukan orang ni, fa'il. Dia fa'il dalam bentuk tanah liat. Jadi tanah liat itu sebagai pembuat kepada seolah-olah jadi batu, keras menjadi batu. Jadi atin ini adalah fa'il. Apabila fa'il dia kena berikan dhammah. Istahjara jaratinu. Jadi telah menjadi keras. Itu fa'il madhi. Atin sebagai pembuat, pelaku. Jadi dia diberikan dengan dhammah. Kita baca istahjaratinu. Nu ni kerana dia fa'il. Hukum fa'il adalah marfu'. Marfu' dengan dhammah. Sebab dia mufrad. Kalau banyak, kita kena tambah jadikan jamak. Kena ubah dia punya baris. Okey. Hasana. 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 Maksud hasana adalah melindung. Dia telah melindungi. Tapi bila tambah alif simta istahsana, dia jadi terpelihara. Maknanya dia daripada melindung dan akhirnya akibat lindungan itu dia menjadi terpelihara. Jadi contoh di sini istahsana muhru. Muhru. Istahsana maknanya dia telah terpelihara. Apa yang terpelihara tu? Muhru. Muhru ni apa? Mahru ni mas kahwin. Maknanya mas kahwin itu terpelihara. Itu hak isteri. Suami tak boleh ambil, ayah dia pun tak boleh ambil. Itu hak isteri. Bila berlaku perkahwinan, maka wajib mengeluarkan mas kahwin. Mas kahwin itu terpelihara daripada ayah dia ke, suami dia ke, siapa-siapa pun tak boleh ambil. Itu hak dia 100%. Terpulang pada dia, nak bagi ke siapa, itu urusan dia. Tetapi apabila mas kahwin itu diontok pada dia, maka dia berhak pada mas kahwin itu. Kalau mas kahwin itu kecil sangat, RM22.50, orang tak pelik lah, gasak lah, kata nak ambil lah. Tapi kalau mas kahwin itu 4 angka, 9999.99, itu sudah menjadi kena dilindungi. Jadi istahsana muhru. Maknanya mas kahwin itu terpelihara. Maksud terpelihara di sini adalah orang lain tak boleh ambil, melainkan isteri yang kahwin tu. Ayah tak boleh ambil, suami tak boleh ambil. Melainkan isteri itu dengan redha ni memberi kepada sama ada kepada ayah dia ke, pada adik dia ke, pada suami dia ke, itu tak jadi salah. Tapi dia adalah terpelihara. Orang lain tak boleh usik. Okey? Boleh? Okey. Okey ya? Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Ya, silakan. Okey Ustaz, ini saya perhatikan yang kebanyakan alif simta ni, dia ni CV jumlah Ustaz. Macam mana? Selalunya permulaan ayat dia
kita kenakan dia CB jumlah ke? CBB jumlah ke? Mana tu dia macam mana kata Ustaz cakap tadi, istahsana amuru kan? Amuru tu boleh jadi dia punya subjek. Ya. To the subject of the predicate tak ada, tapi yang istahsana tu maknanya itu dia kita panggil juga CBB jumlah ke? Tidak. Tidak CB jumlah dia mula dengan dia mulakan huruf jar ataupun zaraf. Okey. Setiap ayat yang dimulakan huruf jar ataupun zaraf. Sama ada makan ataupun zaraf zaman, itu kita panggil dia CB jumlah. Ini bukan CB jumlah, ini adalah fa'il madhi. Fa'il madhi itu saya perhatikan alif simta ni kebanyakan permulaan ayat Ustaz gunakan itulah, jadi boleh juga dia bukan CB jumlah Bukan. Okeylah, tak apalah. Dia bukan CB jumlah. Okey. Kalau CB jumlah mesti ada pangkalnya sama ada zaraf ataupun Zaraf. huruf jar. Okey. Kalau mula dengan benda dua tu, itu CB jumlah. Tapi Itu- ini bukan CB jumlah. Bukan. Ini fa'il dengan fa'il. Fa'il dia adalah istahsana, fa'il madhi. Fa'il dia muhru. Muhru ni adalah mas kahwin. Fa'il. Sebab itu diberikan dhamma. Muhru tu adalah menunjukkan dia adalah fa'il sebab diberi dhamma. Okey. Itu satu Ustaz. Hari satu saya nak tahu, yang tadi ada yang ujung huruf tu ta. Ala ta, bukan ta, membutah ta, tak ni. Ta tu bukan, ta tu tadi kepahaman saya ada sebelum ni tadi. Yang mana? Ta tu Ustaz cakap itu menunjukkan anta kan? Ataupun mereka. Saya. Menunjukkan saya. Anak. Menunjukkan saya. Itu ada tadi sebelum tu. Yang ni. Saya Mata. Ini. yang ni lah. Saya anggap Zaid orang yang agung, membaik Ini. Istaqdatu tu. Tu itu bukan menunjukkan perempuan ataupun bukan menunjukkan muannas Tu berbagi dhamma ni. Tu berbagi dhamma menunjukkan saya. Kalau ta berbagi atas menunjukkan awak. Kalau ta berbagi bawah menunjukkan awak perempuan. Ya. Ta mati menunjukkan perempuan. Kalau mati menunjukkan perempuan. Kalau mati huruf ta ni dari mati menunjukkan seorang perempuan. Kalau cakap Zaid itu orang yang baik. Kalau ta ni bagi atas, awak menganggap baik Zaid ni orang yang baik. Kalau ta ni pula berbagi bawah, awak perempuan. Maknanya Awak perempuan. orang perempuan menganggap menganggap Zaid itu orang yang baik. Jadi ta ni ta fa'il. Fa'il. Anak. Dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung dengan fa'il dia, maka itu adalah ta fa'il yang menunjukkan dia adalah fa'il madhi. Kalau fa'il mudhari' kita tambah dengan sini ana, depannya ana iaitu dengan Betul lah. Kalau mudarat lain. mudhari'. Tapi ini madhi. Fa'il madhi, ta tu ta saya. Jadi saya menganggap baik kepada Zaid. Okey Ustaz, terima kasih. Okey. Clear. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Faham tu. Ustaz, Ya, silakan. yang tadi tu, yang iblis menyombongkan dirinya tu Ustaz. Istakbara iblisu. Ya. Okey. Yang ini Ustaz, fa'al tu yang iblisu tu dia punya fa'il kan? Fa'il, ya. Dia ada maf'ul Ustaz, tak ada maf'ul ya? Dia tak ada maf'ul sebab perkataan
Khabara sifat. Oh, si. Okey. Sifat tak ada maf'ul. Ya, baru teringat betul Ustaz. Baru teringat lah. Terlupa. Okey. Okey. Okey, alhamdulillah, bagus. Ada soalan lain? Satu clear. Okey, kalau tak ada kita teruskan pada muka surat berikutnya. Ini adalah tasrif istilahi. Perkataan istaf'ala. Jadi dimula di sini dengan istaghfara. Ini macam tadilah, yastaghfiru dan istaghfarun. Ini mazdar. Ingat mazdar dia tambah alif sebelum akhir. Dan isim fa'il dia mustaghfirun. Isim maf'ul dia adalah mustaghfarun. Dan amar dia adalah istaghfir. Fa'il nahi dia lastaghfir. Jadi jangan kamu minta ampun. Kemudian yang bawahnya ni dan seterusnya, ini adalah contoh-contoh perkataan yang dimasukkan dengan alif sin ta dan diberi makna meminta ataupun berusaha ataupun mencari ataupun menteliti ataupun menganggap besar, sombong ataupun menganggap dia baik dan sebagainya. Ini hanya untuk tujuan Exercise. saja. Okey. Jadi kalau InsyaAllah. tuan-tuan ada sangkut nak buat ni, boleh refer pada muka surat itu. Alright. Bagus. Dia punya exercise saja. Contoh. Kalau buat ni, insyaAllah saya harapkan akan bertambah dia punya kefahaman ataupun bertambah familiar, insyaAllah. InsyaAllah. Dan muka surat berikutnya, ini adalah fungsi tambahan juga. Tapi fungsi tambahan ini diberikan ayat Quran sebagai contoh. Contoh di dalam ayat Quran. Macam kataan di sini bermaksud menunjukkan permintaan atau talabah. Jadi perkataan yang diambil ghafara. Jadi manakah contoh dalam Al-Quran yang menggunakan kataan ini? Ini ditunjukkan. Jadi maknanya kita dapat makna direct daripada Al-Quran. Jadi contoh yang pertama, ghafara. Ini yang belum tambah. Tapi yang di bawah ni yang ditambah alif sin ta. Tengok perbezaan dia. Jadi yang tadi, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maknanya sebab mengampunkan padaku Tuhanku dan jadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Jadi bima ghafara. Ghafara di sini maksudnya adalah mengampunkan. Dengan sebab Tuhanku mengampunkan, maka jadilah aku ni termasuk orang-orang yang dimuliakan. Surah 36 ayat 26. Jadi ini maksud ghafara yang belum lagi ditambah dengan alif sin ta. Manakala ghafara yang telah disambung dengan alif sin ta adalah fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tauban rahima. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasul pun meminta ampun untuk mereka. Tentulah mereka dapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi ayat yang pertama, fastaghfaru. Fastaghfaru ni adalah fa'il apa? Mudhari'. Ini fa'il madi. Fa'il madi. Astaghfaru. Orang. Ya. Astaghfaru. Jadi fa'il madi. Maknanya mereka telah meminta ampun. Allah, maknanya kepada Allah. Bagi atas. Bagi atas ni bukan fa'il. Bagi atas ni adalah maf'ul. Kalau sini
fastaghfaru ada waw ni. Waw ni adalah waw fa'il. Wa fa'il. Jamak tu Waw Ustaz. fa'il. Maknanya maknanya mereka. Mereka jamak. Jamak. Dan Jadi- diazabkan nun tu. Jadi dihazabkan nun. Jadi jamak. Betul. Oleh kerana dia adalah fa'il madhi dan jamak, maka dia dah ada dia punya fa'il di dalam ni. Okey. Dalam fastaghfaru ni dah ada fa'il. Jadi Allah ni bukan fa'il lagi. Allah ni sudah jadi maf'ul. Maknanya minta ampun lah. Bukan minta ampun lah. Mereka telah minta ampun kepada Allah. Tu bagi atas maknanya maf'ulun bih. Wastaghfara dan mereka minta ampun. Astaghfara dengan fastaghfiru, dua-duanya adalah fa'il madhi. Madhi. Ini Betul. fa'il madhi untuk orang ramai. Ini fa'il madhi untuk orang seorang. Jadi fastaghfara fa'il madhi untuk seorang. Lahuma. Lahuma rasul. Rasul. Lalu mereka telah minta ampun kepada Allah. Dan Rasul. Rasul pun minta ampun untuk mereka. Jadi wastaghfaru di dalamnya ada huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu kembali kepada Rasul. Betul. Maknanya Rasul pun minta ampun. Minta ampun untuk siapa? Untuk lahum. Lahum tu siapa? Orang yang minta ampun. Minta ampun. Jadi, lahum ni kembali kepada fastaghfaru, di dalamnya ada mereka. Manakala astaghfaru dia pun minta ampun. Dia ni siapa? Dia ni Rasul. Dia minta ampun untuk siapa? Untuk lahum. Okey. Kemudian lawajadullaha. Maknanya lalu mereka mendapati. Lawajaduha. Mereka mendapati apa dia? Allah. Mereka di dalamnya ada mereka. Fa'il dia wajada. Wajada jadi wajadu ada wa. Jadi mereka dapati. Dapati siapa? Allah. Dapati Allah. Sebab itu tu bagi atas. Allah. Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi fastaghfaru, mereka minta ampun kepada Allah, dan astaghfarur rasul, dan Nabi pun minta ampun untuk siapa? Lahum, untuk mereka. Lalu mereka dapati Allah itu sangat pengampun dan sangat penyayang. Jadi dua-dua ni adalah fa'il madhi. Yang ini fa'il madhi untuk ramai, yang ini fa'il madhi untuk mufrad. Ustaz, Ya saya. yang fastaghfarullah ni, maf'ul dia Allah tu Ustaz kan? Maf'ul. Dia Allah belum dia Allah. Allah ya. ya, yang jadi apa ni fa'il dia hum lah Ustaz kan? Fa'il dia hum. Fastaghfaru tu kan? Wa ni adalah duduk tempat hum lah. Okey, terima kasih Ustaz. Jangan confirm tu Ustaz. Okey. Ada soalan lain? Okey Ustaz, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kita pergi yang berikutnya. Yang berikut ini adalah cara ataupun contoh ayat Al-Quran tentang talabah juga. Tapi dia menggunakan perkataan yang bukan tadi. Tadi menggunakan wafara. Yang ini talabah juga, tapi dengan menggunakan perkataan yang berbeza. Iaitu nasara. Nasara istansara. Kalau nasara minta tolong, istansara maknanya nasara maknanya dia telah menolong. Kalau istansara dia telah minta tolong. Jadi ini ayat dia. Contoh Al-Quran kita menggunakan perkataan istansara. Jadi dan tidak diambil daripada tebusan dan tidaklah mereka ditolong. Jadi ayat dia wala yukhadha minha adlun wala hum yunsarun. Jadi di sini dan tidaklah diambil daripadanya tebusan
dan tidaklah mereka ditolong. Mana dia punya istansara dia? Ini tak kena. Ayat ni tak kena dengan kehendak di atas ni lah. Ini yunsaru ni bukannya alif sinta. Ini daripada nasara yang suruh. Kan? Ya, betul. Ini bukan alif sinta. Yang ada yang alif sinta yang di bawah ni. Bawah. Okay. Jadi ini contoh ayat menggunakan nasara. Jadi kita dapat yang suruh. Yang suruh ni adalah fa'il mudhari' untuk mereka ramai dan dalam keadaan mudhari'. Dalam keadaan marfu'. Marfu' dengan subut nun. Jadi maknanya yang surun adalah fa'il mudhari' yang bawa maksud sedang ditolong dan duduk dalam keadaan marfu'. Marfu' dengan subut nun. Itu daripada nasara. Manakala perkataan istansara adalah ayat bawah ni. Wa inistansarukum fid din wa alaikumun nasir. Jadi, dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberi pertolongan. Jadi kalau nak faham dia punya maksud ayat sebelum dan selepasnya, bukalah ayat surah yang ke-8, ayat ke-72. Wa inistansaru. Jadi wa inistansaru ni fa'il apa? Istansaru. Fa'il? Madi. Fa'il madi. Tetapi untuk fa'il dia adalah mereka. Wow. Wow ni adalah untuk mereka. Jadi sepatutnya ini istansara bukan tansaru. Kalau istansara seorang. Kalau istansaru ramai. Kalau ramai mana wa, mana alifnya? Alifnya dibuang kerana depannya ada dhamir muttasil. Ada dhamir muttasil. Jadi dan jika wa ini jika tansarukum, kamu meminta tolong. Jadi tansarukum mereka, di dalamnya ada wa ni mana hum, dan jika mereka meminta pertolongan kamu. Jadi fa'il dia adalah wa. Wa itu adalah hum. Hum tu maknanya mereka ramai. Dia ramai. Kemudian tempat dia minta tu adalah kum. Kum tu adalah maf'ulun bih pada kamu. Tetapi dia tak boleh dibagi dengan atas walaupun dia maf'ulun bih, sebab dia kum ni dhamir. Dhamir ni dhamir mabni ala sukun. Dia tak boleh berubah walaupun dia duduk tempat maf'ulun bih. Jadi kita kena kata kum adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kemudian fi muhalli, kum ni adalah dhamir. Dhamir mabni ala sukun tapi duduk di tempat maf'ulun bih. Fi muhalli maf'ulun bih dengan punya biasa. Oleh kerana dia kum tu dhamir, dhamir tu mabni ala sukun, maka dia tidak diubah pada kuma, tapi kum saja. Ini mabni. Jadi jika mereka meminta pertolongan kamu, kamu tu al-maf'ul bih, fa'il dia adalah mereka. Fiddin, dalam urusan agama, fa'alaikum nasr, maka hendaklah kamu memberi bantuan ataupun memberi pertolongan. Jadi di sini adalah yang kau itu. okey. Ada perkara berbangkit? Tak ada. Okey. Semua faham dah? InsyaAllah boleh-boleh. Daripada mula sampai ke poin ini, insyaAllah faham lah. Faham sikit Ustaz. Tak boleh banyak sangat. Tetapi kalau ada soalan boleh tanya lagi. Belum kita tutup kan? Okey. Sebelum kita tutup, kalau ada soalan boleh tanya lagi insyaAllah. Tapi saya nampakkan Ustaz, dalam makna ayat yang kita konstruk sendiri dengan mana dengan
Al-Quran dia ada perubahan jugalah kadang-kadang saya tengok macam menunjuk permintaan ada sikit perbezaan saya perhatikan. Betul. Tapi kita yang saya pastikan makna melalui Quran tu yang kita mustahak. Jalan cerita dia. Ya, betul. Dan kalau kita dapat betul. Betul. Kalau faham saya lah. Okey, InsyaAllah keterangan tu boleh dapati dalam ilmu balaghah. InsyaAllah. Itulah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah Ustaz. Terima kasih. Bagus. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, kita berhenti di sini dulu. Okey. Kita sambung pada minggu berikutnya. InsyaAllah Ustaz. Boleh. Jadi kita berhenti di sini dulu. Dan kita sudahi dengan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, hanya bagimu ya Allah. Amin. Biasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunanmu ya Allah. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada amalan-amalan kami, daripada amalan buruk kami. Barang siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Barang siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa sesungguhnya kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Seteru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Sebenarnya kami mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau telah kurniakan kepada kami. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim. Amin. Amin. Rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Engkau sabar ya kami.